Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang membincangkan tentang hadis yang berkait dengan hukum hakam yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid daraini amin. Kita hadis yang ke-471. Katanya wa an Salamah bin al-Akwa' radhiyallahu anhu qala kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-jum'ah thumma nansarifu wa laysa lil hitani dhillun nastadhillu bih. Muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari wa fi lafdhin li Muslim kunna najma'u ma'ahu idza zalat asy-syamsu hatta thumma narji' natatabba'ul fai. Maksudnya daripada Salamah bin Al-Akwa' radhiyallahu ta'ala anhu telah menceritakan bahawa dahulu bila kami selesai dari salat Jumaat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika pulang kami tidak mendapati bayangan pada tembok-tembok itu tempat untuk berteduh. Muttafaqun alaih. Teks hadis ini menurut riwayat Imam Bukhari. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai Salamah bin Akwa'. Dia menceritakan waktu dia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan sembahyang Jumaat. Jadi di kebur dia sembahyang Jumaat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah daripada mereka selesai daripada sembahyang Jumaat, maka pakak balik ke rumah, didapati tembok-tembok ataupun dinding-dinding masih lagi belum ada bayang. Baik. Maka hadis ini menjadi hujah ataupun menjadi dalil kepada pandangan sebahagian daripada ulama fiqh bahawasanya boleh sembahyang Jumaat sebelum daripada masuk waktu zuhur, sebelum daripada gelincir matahari. Okay, ada pandangan sebahagian daripada ulama fiqh mengatakan sembahyang waktu permulaan waktu sembahyang Jumaat adalah sebelum gelincir matahari. Tengok. Jadi Salamah bin Akwa' dia cerita dia pergi sembahyang bersama dengan Rasul, masa balik dinding belum lagi ada bayang. Dia kalau sekiranya matahari jauh dah, dia kau pancang bayang. Dia bila dinding tak ada bayang ketika matahari betul-betul duduk atas kepala. Okey, boleh faham kan? Satu. Ni pandangan mana? Pandangan dalam mazhab Hanbali. Pandangan mazhab Hanbali. Namun pandangan majoriti ulama mengatakan bahawasanya tidak boleh sembahyang Jumaat melainkan setelah daripada gelincir matahari. Waktu sembahyang Jumaat sama dengan waktu sembahyang zuhur. Selama mana tidak gelincir matahari, tak masuk lagi waktu Jumaat. Manakala hadis ni bukanlah memberi ataupun hadis ni bukanlah Salamah bin Al-Akwa' nak khabar. Dalam hadis ni bukan Salamah bin Al-Akwa' nak khabar kata Rasul sembahyang sebelum daripada gelincir, tak ada secara jelas. Hadis ni hanya memberi faham bahawasanya kadang-kadang Rasulullah mengawalkan sembahyang Jumaat. Awal. Jadi awal sembahyang Jumaat, jadi masa balik saat itu daripada rumah bayang dak panjang lagi. Dia gelincir matahari sekalipun, dia bayang dak banyak lagi. Dia gelincir banyak sikit pun bayang dak banyak lagi. Kalau mungkin bayang ada dalam 2 jeka, 3 jeka, masih lagi belum belum mencukupi untuk kita menjadikan bayang tersebut sebagai teduhan ketika perjalanan pulang ke rumah.
Mungkin kita tidak rasa sebab kita duduk di negara Malaysia. Di negara dia kadang-kadang musim panas sampai ke 50 darjah Celsius. Jadi kalau kita nak balik ke rumah saat itu, kita akan cari teduhan-teduhan yang kita akan lalu di bawah teduhan tersebut untuk mengelak daripada panas. Orang yang biasa di umrah pada bulan Ramadan, dia rasalah lagu mana keadaan duduk di Madinah. Kadang-kadang rasa masa angin tu bahang, rasa membakar. Ni kawasan pipi kita duduk dah dengan sebang, mari angin itu rasa membakar tu. Kawasan ni panas sungguh lah, kadang naik 48, 50, kadang-kadang 50 darjah Celsius lebih. Kita naik 34 darjah Celsius pun berasa berasak dah kepala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pandangan majoriti ulama kata hadis ni bukanlah bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang Jumaat sebelum daripada gelincir matahari. Tetapi hadis ni hanya ingin menceritakan kadang-kadang Rasulullah sembahyang Jumaat pada awal waktu. Maksudnya sekejap aja sembahyang Jumaat, masuk sembahyang lalu sekejap aja selesai dah sembahyang, sehingga kan dah panjang lagi bayang setelah daripada gelincir matahari pun Rasulullah selesai dah sembahyang, sahabat-sahabat pakat balik ke rumah dah. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia majoriti ulama berpandangan sedemikian kerana di sana ada hadis yang lain yang diriwayat oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang mana kata Sayyidina Anas bin Malik anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-jumu'ata hina tamilu syams. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli. Kana, kalau orang belajar bahasa Arab dia panggil fa'il madhi. Lepas daripada dia adalah yusalli, fa'il mudhari' jadi khabar bagi dia. Penggunaan lagu ni ia memberi maksud benda ni dilakukan secara berterusan. Maksudnya berterusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang Jumaat ketika gelincir matahari. Rasul buat sokmo-sokmo. Jadi sembahyang Jumaat setelah daripada gelincir matahari. Baik. Dalam mazhab Hambali, walaupun mereka berpandangan bahawasanya boleh sembahyang Jumaat sebelum daripada gelincir matahari, tetapi mereka kata hak yang paling afdal adalah sembahyang Jumaat setelah daripada gelincir matahari untuk keluar daripada khilaf. Apatah lagi khilaf hak yang mengatakan mesti kena gelincir matahari itu adalah pandangan majoriti ulama. Sebab itulah kalau kita pergi Mekah, kita pergi Madinah saat sekarang ni pun, walaupun mereka beramal dengan mazhab Hambali, tapi tetap mereka sembahyang Jumaat setelah daripada gelincir matahari, setelah daripada masuk waktu zuhur. Jadi tempat kita tak ada masalah lah sebab memang masuk waktu zuhur dah tempat kita. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya wa an Sahli bin Sa'd radhiyallahu anhu qala ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu katanya bahawa dulu kami tidak pernah tidur siang hari dan tidak pula makan tengah hari kecuali sesudah solat Jumaat. Kita ada dia panggil waktu qailulah. Kita ada waktu qailulah. Waktu qailulah ni waktu tengah hari. Waktu tengah hari. Biasanya rehat sekejap situ, tidur sekejap. Sunat tidur ketika tu kerana untuk mencari tenaga supaya dapat melakukan qiyamul lail pada malam hari. Bukan tidur semata-mata tidur. Semata-mata tidur tak ada benda pun. Tidur untuk cari tenaga untuk melakukan qiyamul lail di malam hari. Okey, itu dipanggil qailulah. Lepas tu yang keduanya dipanggil ghadat. Yang mana ghadat adalah makanan yang dimakan oleh orang Arab sebelum daripada gelincir matahari. Tetapi dalam hadis ni Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu dia cerita lagu mana dia cerita kami pada hari Jumaat kami akan melakukan qailulah, rehat di tengah hari selepas daripada sembahyang Jumaat. Tebang-tebang buat sebelum sembahyang Jumaat, pakai dok pergi sembahyang Jumaat aduh jenis dan tidur kok payah nak bangun. Baik. Begitu juga makan hak yang kami makan sebelah pagi tu oleh kerana kami duduk sibuk dengan persiapan untuk mengerjakan Jumaat, kerana ada sebahagian daripada sahabat bukan duduk di tepi masjid, rumah dia jauh, orang duduk beberapa kilometer daripada masjid. Kenderaan di zaman dulu tidak seperti kenderaan di zaman sekarang. Naik unta kalau 5 kilo daripada kampung nak sampai ke masjid, naik unta lama juga
bukan seminit, bukan 2 minit. Apatah lagi kalau orang yang ada keldai saja, kau lama. Lepas tu kalau orang yang tak ada kenderaan jalan kaki, kau lama. Jadi maksudnya mereka membuat persiapan sehingga kang tinggal dulu, rehat di tengah hari, makan pagi, tinggal dulu, buat persiapan untuk datang ke Jumaat, dan lepas daripada balik Jumaat barulah melakukan hal-hal tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak yang ambil hurah ni adalah menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia, wa an Jabirin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qa'iman faja'at 'irun min asy-Syam fanfatala an-nasu ilaiha hatta lam yabqa illa 12 rajula, rawahu Muslim. Maksud dia daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, katanya bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu masa Rasul hidup dulu, sebelum Rasul wafat, di zaman Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dalam keadaan berdiri. Jadi Rasulullah ketika Rasul berkhutbah dalam keadaan berdiri. Maka mazhab Imam Syafi'i berpandangan bahawasanya hukum berdiri di dalam khutbah bagi khatib yang mampu adalah wajib. Tidak sah khutbah dalam keadaan duduk sekiranya khatib itu mampu untuk berdiri. Tetapi kalau khatib tidak mampu untuk berdiri, maka barulah boleh dia duduk. Tapi walau bagaimanapun, hak yang paling afdal ketika tidak mampu berdiri ketika berkhutbah, hak paling afdal dia cari orang lain sebagai ganti dia. Jangan tabang-tabang dah mudah agak nak berdiri kau, we kau orang lain pula. Okey, hak tu yang lebih afdal. Tapi kalau dia tetap nak berkhutbah dalam keadaan duduk, tidak menjadi masalah. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i diwajibkan kepada khatib berkhutbah dalam keadaan berdiri. Tidak memadai khutbah kalau sekiranya khatib mampu berdiri, tiba-tiba dia melakukan khutbah dalam keadaan duduk. Namun majoriti ulama selain daripada mazhab Syafi'i berpandangan bahawasanya, ataupun sebahagian besar ulama selain daripada mazhab Imam Syafi'i berpandangan bahawasanya berdiri khatib ketika berkhutbah hukum dia adalah sunnah. Walaupun hukum dia adalah sunnah, tetapi tuntutan yang cukup kuat, pandangan mazhab lain, tuntutan yang cukup kuat bahawasanya khatib berdiri ketika khutbah. Sebab tidak pernah dinakalkan daripada Rasulullah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dalam keadaan duduk. Sepanjang Rasul khutbah tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di dalam keadaan duduk. Okey, itu yang pertama. Jadi ketika Rasul sedang berkhutbah dalam keadaan berdiri, tiba-tiba datanglah kafilah niaga daripada negeri Syam. Jadi adalah sahabat yang balik daripada negara Syam membawa makanan apa semua sekali balik. Dia secara kebetulan di Madinah ketika tu orang susah ramai daripada orang senang. Susah ramai, pertama-tama pada awal Islam ramai yang susah berbanding dengan orang senang. Bunyi makanan ni, orang ni ingat ke puan rumah, orang ni ingat ke anak, dia tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Pakat pergi belaka ke mana hak yang bawa makanan, rombongan hak yang bawa makanan saat itu untuk dapatkan makanan. Tiba-tiba datanglah kafilah niaga dari negara Syam. Maka orang ramai pun beredar menyambut kedatangannya sehingga tiada yang tinggal kecuali hanya 12 orang lelaki sahaja. Apabila orang mari bawa rombongan mari bawa makanan, pakat tinggal belaka Rasulullah dalam keadaan berdiri sedang berkhutbah. Rasulullah sedang berkhutbah ketika tu dalam keadaan berdiri, tak selesai lagi khutbah, dia tinggal dengan Rasulullah. Baik. Ini berlaku pada awal ketika belum lagi tetap dalam hati mereka bahawa pentingnya menjaga syiar khutbah. Tapi lepas daripada itu mereka dah tinggal dah lah. Setelah daripada mereka diajar Rasul khabar bahawasanya penting khutbah ni sampai ke tunggung ayat wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Allah Subhanahu wa taala khabar dalam Quran, wa idza ra'au, apabila mereka itu melihat tijaratan, perniagaan, au lahwan, ataupun benda yang melalaikan, infaddu ilaiha, pakat pergi kepada perkara tersebut, wa tarakuka qa'ima, mereka itu biar kamu dalam keadaan berdiri, tinggal mu tengah berkhutbah pun dia tinggal. Tengok Allah Subhanahu wa taala tegur
kepada sebahagian daripada sahabat melakukan kesilapan tersebut. Lepas tu Allah Ta'ala kata, qul ma indallahi wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Kata olehmu ya Muhammad, apa hak yang ada di sisi Allah adalah jauh lebih baik daripada benda hak yang lalai saat itu. Dan begitu juga perniagaan jauh lebih baik apa hak yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka lepas daripada itu sahabat-sahabat mengambil berat untuk mendengar khutbah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Katanya sehingga tiada yang tertinggal kecuali hanya 12 orang lelaki sahaja. Maka sebahagian daripada ulama mengambil daripada hadis ini, mereka berpandangan bahawasanya sah bilangan Jumaat yang terdiri daripada 12 orang selain daripada imam. Campur dengan imam 13 sah bilangan Jumaat. Boleh buat Jumaat 12 orang. Ni pandangan mazhab Maliki. Tapi ni bukan pandangan mazhab Imam Syafi'i. Pandangan mazhab Imam Syafi'i sama dengan pandangan mazhab Hanbali, tak boleh mesti sekurang-kurang 40 orang. Kurang daripada 40 orang pandangan mu'tamad adalah tidak memada dan tidak sah. Sekurang-kurang mesti 40 orang. Dah dalam hadis ni sebut kata 12 orang. Hadis ni dok khabar permulaan 12 orang. Permulaan ramai. Ni permulaan ramai. Lepas tu dia pakai lagi tinggal 12 orang. Dan hadis ni dok khabar pula Rasulullah selesai dengan 12 orang. Ada beberapa kemungkinan ada orang lain yang datang yang mencukupi 40 orang. Dan kemungkinan mereka itu kembali semula kepada Rasulullah dan sembahyang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i dan pandangan mazhab Hanbali, bahawasanya bilangan Jumaat mesti 40 orang dari kalangan lelaki. Kerana di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi, tak silap ingat, yang mana betul lah, yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam Baihaqi dan beberapa orang ulama yang lain dengan sanad yang sahih daripada Ka'ab bin Malik, yang mana Ka'ab bin Malik menceritakan bahawasanya awwalu man jama'a bina fil madinati Sa'd bin Zurarah. Awal-awal mereka yang melakukan Jumaat bersama dengan kami di Madinah adalah Sa'ad bin Zurarah qabla maqdimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebelum daripada Rasul datang ke Madinah. Sebelum Rasul berhijrah ke Madinah, Sa'ad bin Zurarah telah melakukan Jumaat bersama dengan sahabat Rasul yang berada di Madinah. Maka Ka'ab bin Malik, ketika Ka'ab bin Malik cerita lagu tu, maka perawi hadis ditanya kepada Ka'ab bin Malik, qultu kam kuntum, berapakah bilangan kamu ketika itu? Kata Ka'ab bin Malik, qal arba'una rajula, 40 orang lelaki. 40 orang lelaki. Maka daripada hadis inilah mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali berpandangan bahawasanya sekurang-kurang bilangan Jumaat adalah 40 orang lelaki. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi macam kita khabar tadi, bilangan Jumaat bukanlah bilangan yang berlaku kesepakatan ulama dalam menentukan bilangan tersebut. Bahkan berlaku perselisihan, sehingga dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri pun berlaku perselisihan. Cuma pandangan mu'tamad adalah 40 orang. Seterusnya kata dia, wa ani bani Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adraka rak'atan min salatil jumu'ati wa ghairiha فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له وإسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله. Maksudnya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang sempat satu rakaat baik dalam solat Jumaat mahupun solat lainnya, hendaklah dia menambah rakaat yang lain yang kurang untuk menyempurnakan solatnya. Dalam hadis ni Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu menceritakan bahawasanya Rasul pernah khabar orang yang sembahyang Jumaat, ni maksud makmum lah. Makmum yang sembahyang Jumaat, yang mari lewat, masbuk tu orang, kalau dia sempat satu rakaat bersama dengan imam, maka dikirakan dia sempat Jumaat, maka hanya dia perlu kena tambah satu rakaat yang lain sahaja. Jadi katakanlah kita ni, contoh je, jangan buat sungguh sembahyang Jumaat kena mari awal. Ni contoh sahaja. Katakanlah kita lewat sampai
masjid pada hari Jumaat, tu imam semayang dah. Baik, kemungkinan kita sempat rakaat yang pertama. Okey, itu selesailah kalau kita sempat rakaat yang pertama. Dan kemungkinan kita sempat pada rakaat yang kedua. Dan kemungkinan kita sempat setelah daripada rakaat kedua, setelah daripada sebelum daripada salam. Ni hukum dia, ada hukum dia. Jadi kalau kita sempat rakaat yang kedua, bermakna kita sempat satu rakaat bersama dengan imam. Maka ketika mana kita sempat satu rakaat bersama imam, lepas daripada tu imam bagi salam, maka kita kena tambah satu rakaat. Kita tambah satu rakaat. Kita dikirakan sempat Jumaat tersebut berpandukan kepada hadis ini. Jadi bermaknanya kalau orang tu tidak sempat satu rakaat bersama dengan imam, dia sampai tu imam duduk tahiyat akhir dah. Ataupun dia sampai tu imam duduk antara dua sujud pada rakaat yang kedua. Ataupun dia sampai tu imam duduk sujud rakaat yang kedua dah. Ataupun dia sampai tu imam duduk iktidal rakaat kedua dah. Maka dia tidak dikirakan sempat rakaat Jumaat itu. Jadi apabila tidak sempat, nanti lepas daripada itu imam bagi salam, dia kena tambah berapa rakaat? Tambah 4 rakaat, bukan tambah 1 rakaat. Okey, boleh faham? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma apa yang disebut oleh ulama fiqh, walaupun dia kena tambah 4 rakaat, dia kira adang dah sembahyang Jumaat, tapi dia tetap kena niat sembahyang Jumaat. Aku sembahyang Jumaat makmum kerana Allah Subhanahu wa taala. Bilangan rakaat tidak disyaratkan kita letak dalam niat. Sebab apa? Dah kan adang Jumaat. Sebab takut masih ada peluang untuk dapat Jumaat ketika tu imam terlupa. Okey, boleh faham kan? Jadi kalau diniat Jumaat tiba-tiba memang tu imam salah. Salah mana? Tu imamnya tinggal Fatihah ataupun ada kesilapan yang dilakukan oleh tu imam sehingga tu imam kena tambah 1 rakaat lagi. Okey, tak kiralah benda pun. Yang penting ada kesalahan yang dilakukan oleh itu imam sehingga tu imam kena tambah 1 rakaat lagi. Jadi apabila tu imam tambah 1 rakaat, kira dia dang 1 rakaat. Sebab itulah niat Jumaat. Tapi ternyata kalau sekiranya kalau sekiranya tu imam tu memang tak silap dah lepas daripada tahiyat akhir tu bagi salam, maka ketika tu barulah dia kena tambah sebanyak 4 rakaat. Okey, ambil ayat sekali lagi ya. Sekarang ni orang yang sembahyang Jumaat, yang pertama adalah disempat takbiratul ihram bersama dengan imam. Okey, masalah ni selesai. Sebab dia start daripada awal bersama dengan imam, jadi dia akan sudah bersama dengan imam. Yang keduanya, dia masbuk, tapi dia masih lagi sempat rakaat yang pertama juga selesai. Apabila sempat rakaat yang pertama, kira dia dapat sudah bersama dengan imam. 2. Yang ketiga, dia sempat ketika tu imam berada pada rakaat yang kedua. Jadi bermakna dia sempat 1 rakaat bersama dengan imam. Sebelum daripada tu imam rakaat, dia sapa Allahu Akbar. Lepas tu dia dang baca Fatihah ataupun dia tidak baca Fatihah, yang penting dia dang rakaat bersama dengan imam pada rakaat yang kedua, maka dia dang 1 rakaat. Apabila dang 1 rakaat, maka setelah daripada tu imam bagi salam, apa yang diwajibkan kepada dia hanyalah tambah 1 rakaat sahaja. Seterusnya, dia sampai saat itu lepas daripada tu imam rakaat yang kedua dah. Tak kira lah mana pun, pada iktidal ke, sujud yang pertama ke, sujud yang kedua ke, duduk antara 2 sujud. Yang penting setelah daripada rakaat pada rakaat yang kedua, maka ketika tu dia tetap berniat sembahyang berjumaat kerana takut tu imam tersilap sehingga kan tu imam terpaksa kena tambah 1 rakaat lagi, maka kira dang untuk dia. Tapi kebiasaannya dak lah. Jadi kalau dak, maka dia kena tambah sebanyak 4 rakaat setelah daripada tu imam bagi salam. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya hadis ini diriwayat oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah dan Imam Ad-Darqutni, yang mana teks hadis ini adalah menurut yang ada pada riwayat Imam Ad-Darqutni. Sanad hadis ini adalah sanad sahih. Namun Imam Abu Hatim menguatkan hadis ini adalah hadis mursal. Cuma ulama hadis sendiri sebenarnya berbeza pandangan hadis ini adalah adakah hadis mauquf ataupun hadis marfu'. Yang mana ada sebahagian daripada ulama mengatakan hadis ini adalah hadis marfu'. Hadis ini adalah hadis marfu', perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah sahih sebagai hadis marfu' mengikut pandangan sebahagian daripada ulama hadis. Okey, jadi daripada segi hukum jelas dah apa yang kita dapat faham daripada hadis ini. Seterusnya katanya, wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qa'iman
ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب أخرجه مسلم. Daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, ni seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya bahawa dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dalam khutbahnya. Rasul berkhutbah dalam keadaan berdiri, lalu Rasul duduk, kemudian bangun dan meneruskan khutbahnya dengan berdiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan dua khutbah. Khutbah yang pertama, lepas tu khutbah yang kedua. Di antara dua khutbah tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk. Jadi apa yang dilakukan oleh tok khatib, yang kita duk tengok semua ni tu adalah itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berpandukan kepada hadis ini. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya daripada Jabir bin Samurah. Yang mana Jabir bin Samurah kata Rasulullah berkhutbah dalam keadaan berdiri. Lepas tu Rasul duduk, lepas tu Rasul bangun pula berdiri. Baik. Dalam mazhab Imam Syafi'i, duduk di antara dua khutbah menjadi syarat kepada khutbah tersebut. Mesti wajib kepada khatib mesti duduk di antara dua khutbah. Mesti kena duduk di antara dua khutbah, mesti. Baik. Lalu tu kata dia, kata Jabir bin Samurah, sesiapa pun yang menyampaikan berita kepadamu, dia khabar kepada anak-anak murid dia, kalau ada orang khabar kepadamu bahawa baginda melakukan khutbahnya dengan duduk, sesungguhnya dia telah berdusta, dia pelawak. Aku tak tahu banyak mana aku sembahyang Jumaat bersama dengan Rasulullah, sebab dia sahabat. Tak tahu banyak mana aku sembahyang Jumaat bersama dengan Rasul. Rasul tidak pernah pun khutbah dalam keadaan duduk. Cuma hak duduk saat itu Rasul duduk di antara dua khutbah. Itu nak khabar gitu. Duduk tu di antara dua khutbah, bukan Rasul khutbah Rasul duduk sepanjang khutbah. Sebab itulah kalau orang khabar kemung Rasul berkhutbah dalam keadaan duduk, mu kena ingat orang tu pelawak, mu jangan percaya. Sebab itulah sebagaimana yang kita sebut tadi, menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, bahawasanya duduk khutbah dalam keadaan berdiri bagi orang yang mampu, hukum dia adalah diwajibkan. Manakala duduk di antara dua khutbah, ia menjadi perkara yang mesti dilakukan, perkara yang mesti diwajibkan oleh khatib ketika dia melaksanakan ataupun berkhutbah. Mesti dia kena duduk antara dua khutbah. Seterusnya katanya, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khatab ihmarrat 'aynah wa 'ala sawtuhu washtadda ghadabuhu hatta ka'annahu munziru jayshin yaqul sabbahakum wa massakum wa yaqul amma ba'd fa inna khayral hadithi kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. رواه مسلم. وفي رواية له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته. وفي رواية له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وللنساء وكل ضلالة في النار. Daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, katanya bahawa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berkhutbah, kedua belah matanya merah. Rasul kalau khutbah mata jadi merah, maksudnya bersungguh menyampaikan khutbah. Satu, suaranya bernada tinggi, bertepik ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Bukan berkhutbah seperti orang yang tidak bermaya. Rasulullah kalau dia duduk di atas mimbar ketika dia berkhutbah, mata merah, lepas tu suara tinggi, bertepik. Itu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Oh, kalau khutbah lagu tu memang rasanya tak ada orang tidur lah. Tapi jangan lama sangat. Lama sangat tidur juga. Bising-bising pun dah lama kan. Ngantuk dah lama kau. Bising pun tidur kau. Baik. Dan kemarahannya memuncak. Nampak macam orang marah ketika dia khutbah. Maksudnya sungguh dia menyampaikan, supaya orang yang dengar saat itu betul-betul dengar. Dan betul-betul ambil pengajaran daripada apa yang dia khabar. Semangat tinggi. Ya, kadang-kadang kalau orang khabar ni tak semangat mana, orang dengar pun jadi tak semangat mana nak dengar. Tapi kalau orang khabar tu semangat khabar, maka orang dengar pun jadi semangat nak dengar. Gitulah hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat ketika berkhutbah. Dan ni di antara sunnah yang perlu dilakukan oleh khatib ketika berkhutbah. Mesti bersemangat ketika berkhutbah. Biar kocok tak mimbar. Kalau cakap kita kau. Biar kocok tu mimbar gitu. Baik.
Rasulullah tengok, dan kemarahannya memuncak seolah-olah seperti orang yang memperingatkan kedatangan pasukan musuh melalui ucapannya, awas musuh akan datang menyerang kamu di pagi hari atau di petang hari. Seorang dia akan memperingatkan kedatangan musuh kepada kawan-kawan dia. Dia tak khabar dengan lembut-lembut je. Khabar, sungguh khabar. Mana boleh khabar lembut-lembut gitu. Cemah ni Kang. Ada orang khabar cemah. Ada orang mari serang kita garang ni. Ada orang khabar gitu. Mana ada. Lagu mana kita ketika musuh nak mari serang, yang mana ketika dia mari serang mungkin nyawa kita tergadak, tiba-tiba sapa kepada kita pengetahuan bahawasanya nak mari serang. Kita akan khabar mana orang kampung kita, kawan-kawan kita. Boy, beringat belakang oi. Kalau boleh telefon WhatsApp, pergi situ, pergi sini. Sungguhnya. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah. Baik. Jadi kalau khabar musuh nak mari, bisik telinga, khabar slow-slow, nampak jalan pun jejak semua dak mampu. Allah, memang orang pun marah. Dah mu ni musuh nak mari pun mengucap kat gituan ni. Baik. Katanya selanjutnya baginda sallallahu alaihi wasallam memulai berkhutbah, amma ba'd. Ya, amma ba'd adalah ucapan yang sentiasa diucapkan oleh Rasul dalam khutbah-khutbah dia. Kita duk dengar apa tu imam duk kata amma ba'd semua dalam khutbah. Sikit-sikit amma ba'd. Menda. Sebenarnya yang tu imam ataupun tok khatib duk baca tu adalah sunnah Rasulullah. Sebenarnya sunnah Rasulullah, sebab Rasulullah ketika dia berkhutbah dalam surat-surat dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan khutbah ataupun ucapkan amma ba'd ataupun akan tulis amma ba'd. Tengok dalam hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dalam khutbah Rasulullah akan ucap amma ba'd. Begitu dalam surat Rasulullah amma ba'd. Sebab itulah kita mendengar tu khatib, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad. Betul? Amma ba'd. Sebenarnya apa dia kata amma ba'd? Sunnah Rasulullah. Lepas daripada tu cakap kita. Lepas daripada tu saat ni muqaddimah. Dan kita pun kadang-kadang kita cakap, kita mari duduk sebelum kita buat ucapan kan, kita pun adalah muqaddimah sikit. Lepas tu nak cerita. Lepas tu makna amma ba'd. Dan benda tu adalah benda yang sentiasa diucapkan oleh Rasul dalam khutbah Rasul, dalam surat Rasulullah. Dalam khutbah ni antara dalil. Dalam surat antaranya adalah surat yang Rasul hantar kepada pembesar Rom. Yang mana dalam surat tersebut bunyi lagu mana? Bismillahirrahmanirrahim. Rasul suruh sahabat ditulis. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin abdillahi wa rasulih ila azimir rumi Hiraqla. Salamun ala man ittaba'al huda. Amma ba'd aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain. Kata Rasulullah, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Rasul tulis bismillah dulu. Lepas tu Rasul sallallahu tulis surat ni daripada Muhammad, hamba Allah dan utusan Allah, kepada pembesar Rom Hiraqla, keselamatan kepada mereka yang mengikut petunjuk. Adapun selepas daripada itu, hendaklah kamu memeluk Islam, mu akan selamat. Kalau sekiranya memeluk Islam, Allah Ta'ala akan bagi mu kepadamu dua ganjaran. Sebab mu pemimpin. Apabila pemimpin buat baik, orang bawah akan jadi baik. Akan dua ganjaran. Ganjaran mungsa, patut ganjaran orang ikut mungsa. Tapi fa in tawallaita fa innama 'alaika ismul arisiyin. Kalau sekiranya mu saat itu berpaling, tak ikut, tak terima agama Islam, maka mu perlu kena tanggung dosa-dosa orang yang berada di bawah pemerintahanmu. Baik. Jadi maksudnya kita ambil khabar tu daripada hadis tadi itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tulis perkataan amma ba'd. Sebab itulah amma ba'd adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tu khatib baca amma ba'd, kalau qasa untuk ikut sunnah Rasulullah, maka pastinya ada ganjaran pahala. Manakala kita yang dengar untuk khatib baca amma ba'd dan kita memang qasa untuk dengar sunnah Rasulullah, maka ada ganjaran pahala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya amma ba'd, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Tidak ada perkataan yang lebih baik berbanding dengan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim adalah sebaik-baik perkataan kerana ia adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha sempurna, sedikit pun tidak ada kekurangan padanya. Maka pastinya kalam dia adalah semulia-mulia kalam Allah. Ketika kalam dia semulia-mulia kalam, masih ramai lagi orang Islam yang tidak pandai baca Quran. Allah, masih ramai orang kita tidak pandai baca Quran. Jadi kalau tak pandai baca Quran, belajarlah. Rugi. Kita tidak boleh baca benda yang paling mulia, kalam Allah, benda yang paling mulia. Tidak ada yang lebih mulia berbanding dengan kalam Allah Subhanahu wa taala.
Al-Quran dia akan menjadi temang kepada orang yang membacanya di hari kiamat. Dia akan memberi syafaat. Kata Rasulullah, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li sahibi. Mu baca Quran, baca. Sebab dia, sebab Quran dia akan datang pada hari kiamat, ia memberi syafaat, memberi pertolongan kepada orang yang baca dia, kepada tuang dia. Dalam ayat yang lain, dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata pada hari kiamat kelak akan disuruh kepada orang yang bertemangkan, yuqalu li sahibil Quran, orang yang jadikan Quran sebagai temang dia, orang baca semua Quran di atas dunia, iqra warattil kama kunta turattilu fid dunya. Baca Quran, baca sebagaimana mu baca Quran di atas dunia dulu, baca. Fa inna manzilataka, sesungguhnya kedudukanmu pada hari ini adalah di sisi akhir ayat yang mu baca. Semakin banyak baca semakin tinggi, semakin banyak baca semakin tinggi martabat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ruginya bagi mereka yang diberi peluang untuk mendapat kedudukan jawatan yang cukup tinggi di negeri akhirat, tapi dia mengabaikan peluang tersebut. Memang orang yang cukup rugi. Apatah lagi kalau dia yakin bahawasanya dunia hanya bersifat sementara. Sebab itulah kalau orang yang tak pandai baca Quran tu kena belajar. Jangan malu, belajarlah. Kat mana-mana pun pejang mata sikit. Orang yang merendah diri kerana Allah, pasti Allah Ta'ala akan memuliakan dia. Kita merendah diri, kita jumpa dengan kadang-kadang tok guru Quran budak-budak lagi, orang muda daripada kita tak pandai sungguh, biarlah pejam mata kita jumpa, kita rendah diri kita kerana Allah Ta'ala akan mengangkat martabat kita. Orang yang merendahkan diri kerana Allah, pasti kedudukan dia akan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pandai pula, jangan lupa baca Quran. Biar ada wiri setiap hari. Dak selah pun semuka, biar ada semua, biar ada dak pagi, ada buat waktu untuk kita baca Al-Quran. Sibuk lagu mana pun, jangan tinggal Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai temang supaya kita mendapat syafaat Al-Quran di negeri akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd fa inna khairal hadis kitabullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran. Kerana dalam Al-Quranul Karim ada petunjuk. Setiap huruf yang kita baca daripada Al-Quran ada ganjaran pahala. Seterusnya kata lagi, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Rasulullah. Kena ikut petunjuk Rasulullah, itu sebaik-baik petunjuk. Seburuk-buruk perkara ialah yang diada-adakan, yang direka-rekakan. Dan setiap perkara bid'ah, perkara yang direka-rekakan itu adalah sesat. Jadi kalau benda tu direka-rekakan dalam agama, yang mana tidak ada, dia tidak termasuk di bawah kaedah yang umum, maka perkara itu adalah perkara yang buruk, perkara yang sesat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Menurut riwayat Muslim yang lain disebutkan bahawa khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat dimulakan dengan pujian dan sanjungan kepada Allah. Rasulullah memuji Allah Subhanahu wa taala dalam khutbah. Sesudah itu mengutarakan isi khutbahnya dengan suara kuat. Menurut riwayat yang lain yang juga dari Muslim disebutkan, barang siapa yang diberi petunjuk, ini di antara apa yang disebut oleh Rasulullah, man yahdihillahu fala mudhillalah, sesiapa yang Allah Taala bagi hidayah, maka tidak ada yang menyesatnya. Tak ada siapa pun yang boleh menyesat orang yang Allah Subhanahu wa taala bagi hidayah. Tapi wa man yudlil fala hadiyalah, tetapi orang yang Allah Taala sesatkan, sesiapa pun tidak boleh memberi hidayah kepadanya. Menurut riwayat Nasa'i disebutkan dalam setiap kesesatan itu dimasukkan ke dalam neraka. Tapi penambahan dalam riwayat Imam An-Nasa'i adalah penambahan yang lemah, bukan sahih. Jadi wa kullu dhalalatin finnar, bukan penambahan yang sahih, bukan penambahan yang lemah. Baik. Jadi oleh kerana masa habis, kita laju sikit. Masa habis dah. InsyaAllah kita sambung balik pada minggu-minggu akan datang, kalau sekiranya dipanjangkan umur. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita bincangkan pada malam yang mulia ini ada manfaatnya dan diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Wa limashayikhina wa liaqaribina wa liman ahsana ilayna wa liman awsana bid-du'a wa liarbabil huquqi alayna wa lijami'il muslimina wal muslimat برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد